Ini paling penting. Ini nasihat umum kepada para pendakwah. Ni dengar, saya tak bagi benar. Kalau nak dakwah berjaya, jangan self-conscious. Sebenarnya kalau nak tahu takrif ataupun definisi tak ikhlas adalah self-conscious. Pernah dengar perkataan self-conscious kan? Self-conscious itu datang dari dua perkataan. Self-conscious, you are conscious of yourself. Awak terlalu sedar akan diri awak bila awak buat semua benda. Contoh lah, saya tak tahu sini kan. Orang tak tengok proses kursi. Aku tengok orang tengok kursi, kuat tak? Saya tak kursi dengan satu tangan kan sekarang. That is self-conscious. I mean conscious of myself. Terlalu sedar akan diri sendiri. Bila buat semua benda, fikir pasal diri. Orang tengok ke tak? Bagus ke tak aku buat ni? Bagus ke tak? Interior ke tak? Betul ke tak? Itu self-conscious. Awak buat apa saja dengan pemikiran sendiri itu awak akan benda. Sebab that is antithesis to ikhlas. Seorang ulama menarifkan apa itu ikhlas. Ikhlas adalah buat sesuatu sebelum buat sesuatu dan ketika buat sesuatu dan selepas buat sesuatu yang baik, awak tak melihat diri awak di dalam. You don't even see yourself inside. You are too focused on the thing itself, object oriented, objective oriented, dia tak perasan pun diri ke dalam. Baru dakwah kita. Kalau dai terlalu self-conscious, betul ke tak cakap ni? Betul ke tak? Betul ke tak? Habis. Because you fokus jalan. Fokus dari orang, dah lari kepada diri sendiri. Okay? Even psychologists from the western world will agree. Betul tak? Siapa yang terlalu self-conscious, dia tak akan boleh jadi public speaker, dia tak akan boleh buat apa-apa. Susah. Okay? Next, gunakan sentuhan fizikal. Ini saya dapat tadi demonstrasi Rasulullah tadi, tegak. Jadi bila berdakwah dengan orang tu, janganlah jaga distance sangat. Jangan formal sangat. Assalamualaikum. Ataupun janganlah buat macam ni. Ataupun jangan masukkan tangan dalam kocik. Ini semua gesture-gesture orang-orang yang dia nak maintain distance. Atau awak, saya nampak awak tak solat tadi. Itu dah recommending kan. Kita datang ni sikap, pegang orang tak ada impact. Tapi orang Melayu tak suka pegang. Bukti, tengok solat jemaah. Orang dekat, dia pun jauhkan. Main game macam itu. Sebab apa? Tak tahu asal. Tak suka dengan dunia agama saya tak tahu. Okay. Dalam Islam kita kena dapat dalam sentuhan. Sebab ada power dalam sentuhan. Saya si when I touch you, do you feel anything? Do you feel anything now? No, do you feel anything? Okay. So, ada sentuhan. Tadi bila saya pegang, rasa kan sampai masuk. Sebab ada sesuatu persentuhan manusia. Sebab tu ibu-ibu, kalau awak akan jadi ayah ke ibu, cium anak-anak, pegang, peluk, jangan dibiarkan tidak ada sentuhan. Dia akan jadi craving for touch. Sebab tu dia akan touch benda-benda lain. Okay? Benda-benda yang haram, benda-benda yang tak halal bagi dia. Sebab manusia dicipta dia disentuh, ingin menyentuh. Okay? Jadi bila berdakwah sentuh. At least kalau dia tak salah. Jom lah, bisa tak ikut. Jangan, jom lah. Okay? Kemudian, dakwah bukan satu pekerjaan bergaji, ia adalah tanggungjawab. Ia bukanlah satu tugas bermusim. Okey, dakwah bukan tugas bermusim. Saya dah habis kerja ni, 9 to 5 saya dah habis. Jadi awak pernah nak saya, call saya besok. Saya nak solat, okay, nanti besok saya jawab. Saya dah out of secretary. Saya tengah cuti hari ni. Biasa kita dengar orang tinggi. Dakwah ni jadi bermusim dan bergaji. Dia bergaji, ini bukan musian salah saya kat belakang tu. Dapat imam. Terima kasih. Jadi dakwah ni tak bermusim. Siapa yang dakwah dia bergaji, dia confirm tak akan boleh berdakwah. Dia hanya boleh bercakap sampai, tapi tak akan sampai dalam hati orang. Sebab tu para ulama kita dulu berkongsi para ulama kita dulu seperti macam Imam Malik radhiyallahu anhu, dia ada bisnes dia sendiri. Dia cuba dari itu tidak bergaji. Saya pun pernah bergaji. Dan saya rasa kebanyakan kita pun bergaji. Tapi Imam Malik dan banyak ulama-ulama kita tidak ada kena mengena dengan orang atasan. Sebab bila ada kena mengena orang atasan, pasti saya ulang 3 kali. Perkara yang kita nak cakap, cara mana tak boleh cakap. Yang kita tahu perlu dicakap. Betul tak? Jadi Imam Malik dia businessman dalam masa yang sama. Satu hari dia tengah berceramah. Kemudian anak murid datang, Imam, ada berita buruk, kapal kau karam, kapal bisnes kau karam. Imam Malik kata, alhamdulillah. Sambung saja. Mereka pun pergi keluar, masuk balik. Imam, sorry ya, tadi salah. Tadi kapal kawan kau ada karam, bukan kapal kau. Apa dia cakap? Sebab apa? Nak boleh bertanya, kenapa ya first time aku cakap kau alhamdulillah, saya kata aku cakap astagfirullah, alhamdulillah.
Aku cakap Alhamdulillah, sebab Allah nak pisahkan diri aku dengan dunia sekejap. Hati aku ni terlalu dekat dengan dunia. Allah nak pisahkan aku sekejap dengan dunia. Alhamdulillah. Yang kedua tu, bila kau datang cakap kawan aku main kapal yang sekarang, aku terasa seronok sikit. Aku terasa, cik baik bukan kapal aku terasa begitu. Dan aku rasa bersalah. Jadi Imam Malik ni ada lebih bisnes ni, bisnes kapal. Bukan ilmu. Jadi nobody can say no or yes to him. Okay? He's an alim. He must have command and authority. Okay? Nobody should be involved. Baik. Harus kenal makmum, awak kena kenal orang yang awak panggil. Contoh, ini senang lah, senang je. Kita nak kena tahu kawan-kawan kita yang ketagih pon. Contoh, kita nak kena faham ni. Ubat ni, you nak kena kasih ubat yang betul. Sebelum kasih ubat yang betul, you nak kena kenal dia. Kenapa dia buat begitu? Orang yang tak minum, for example, you nak kena tahu kenapa dia nak minum. Mesti ada masalah lebih dalam, confirmnya. Aku balik rumah, mak bapak aku gaduh. Balik rumah, mak bapak aku gaduh. Aku pergi masjid, kau kena marah dengan pakcik masjid. So, Pak, dia tempat aku. Kan? Jadi, kalau kita kasih ubat yang salah pada dia, contoh kita kata, kau kena pergi masjid, kau kena dekat dengan Tuhan, apa semua kan? Tak jalan. Jom, besok aku nak pergi camping. Ikut aku sekali. Maybe itu cara dia. Ikut pergi camping. Daripada camping tu kita split tuan. Sebab orang ni mungkin nak kasih sayang, nak ketenangan, kita cari Arab. Pada dia, Arab tu ada ketenangan. Betul tak? Jadi kena tenang. Okay? Next. Ni semua awak dah tahu lah. Minta maaf, tak kongsi awak yang awak dah tahu. Kemudian, para da'i harus yakin dengan kebenaran. Bukan yakin dengan diri sendiri. Ni nak kena ingat. Ni saya ada kasih nota. Yakin dengan kebenaran, bukan yakin dengan diri awak. Saya tak suka tengok orang bila dakwah confident. InsyaAllah, kita dakwah ni si orang dengar. No. Dakwah is not about you. It's not about you. It's nothing to do with you. You have to be yakin with kebenaran yang you bawa. Bukan dengan diri you. Ini daripada orang putih. Mereka ada kita nak buat macam itu. Kita confident dengan Allah, kita confident dengan kebenaran. Bukan confident dengan diri kita. Pasal kalau terlalu confident dengan diri sendiri, awak akan jadi terlalu self-conscious. Your kiblat will be yourself. You will revolve on yourself. You, I. Okay? Serahkan pada Allah, kebenaran yang kita bawa harus ada yakin. Allah SWT berfirman dalam surah Isra ayat 81. Dan katakanlah telah datang kebenaran dan hilang lenyaplah perkara yang salah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Very powerful verse. Even the letters used in this verse is very powerful. Ha, zai, ha, qaf, fu. Allah is telling us, when truth comes, falsehood must vanish. Must vanish. With you or without you. When truth comes, falsehood must vanish. I have a question. Ada tak pertentangan antara kebenaran dan kebatilan? Ada fight? Is there such a thing as truth versus falsehood? Good versus evil? Is there such a thing? Dalam akidah Islam ada tak? Awak buka lampu, awak nampak tak kegelapan lawan terang? Ada tak? Jadi, kebatilan berlaku sebab tak ada cahaya. Itu je. Bila awak bawa cahaya, pasti kegelapan je. With you or without you, remember that. This is how powerful our religion is. Jadi siapa yang bawa kebenaran, yakinlah Allah akan berikan kemenangan. Kalau tak ada kemenangan, maksudnya ada kegelapan dalam diri kita sendiri. Jadi harus yakin dengan kebenaran, bukan yakin dengan diri. Kebenaran ni bila datang, Allah kata kebatilan akan hilang. Pasti yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Persoalan yang paling dalam, ni sikit ya, lepas tu awak akan buat case study. Awak akan apply ni semua dalam case study. Persoalan yang paling dalam dan tersembunyi harus dijawab, bukan apa yang terzahir sahaja. Orang datang tanya, Ustaz, betul tak Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Saya ke keluarga semua meninggal. Saya tengah sayang pada diorang, Ustaz. Saya tengah sayang, cinta kepada keluarga saya. Allah ambil kenapa? Kenapa Allah ambil? Kata Allah ni pengasih. Dah kasih ambil apa ni? Kan? Awak jangan deal with that je. Sebenarnya dia ada persoalan lebih dalam ni. Persoalan yang lebih dalam dia apa sebenarnya? Dia masih belum yakin Allah tu ada dekat dia. Itu awak kena deal. Jangan senang terpengaruh dengan apa yang keluar secara zahir. Sebenarnya ada persoalan yang lebih dalam yang harus kita deal. Atau mungkin dia kecil-kecil pernah didera atau pernah di-abuse. And this benda, this thing surface. Dia keluar, dia terzahir dalam persoalan-persoalan dan masalah-masalah hidup ni. Jadi you have to search the root problem. Ni main game bangau-bangau. Orang Melayu kita bijak kan?
Lalu bangau-bangau mengajar kita macam nak go to the source of the problem. Betul tak? Tapi kita bangau-bangau kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak timbul-timbul. Betul? Ikan kenapa engkau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Sebab rumput panjang sangat. Rumput kenapa engkau panjang? Macam mana aku tak panjang? Sebab kerbau tak makan aku. Kerbau kenapa kau tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit. Perut kenapa kau sakit? Macam mana aku tak sakit? Makan nasi mentah. Nasi kenapa kau mentah? Macam mana aku tak mentah? Pasal kayu api basah. Kayu kenapa kau basah? Kenapa aku tak basah? Kalau tak hujan turun aku tak basah. Hujan kenapa kau turun? Kenapa kau turun? Macam mana aku tak turun? Kau tak panggil aku. Kata apa hal kau pergi hujan? Macam mana aku tak panggil hujan? Kalau aku tak panggil hujan, ular akan makan aku. Ular. Kenapa ular kau nak macam cakap? Apa jawapannya? Macam mana aku kata? Ni mau makan aku. Nampak tak? Akar dia adalah nature kita. Kita tak ditanya nature ular. Kenapa ular? Kenapa memang makanan kau? Dia akan cakap, Tuhan cipta aku macam itu. Tuhan, kenapa kau cipta ular macam itu? Okey, jadi kita kena cari akar permasalahan. Ini ya, lama-lama kita ajar kita nak berfikir. Bangau tu jangan salahkan bangau. Bangau kenapa kau pergi sangat? Mesti tak nak makan, pemalas nak makan kan? Salahkan bangau. Padahal yang salah dia pun ular. Jauh cerita dia. Jauh cerita dia. Baik. Ini nombor 10 ni penting. Kita nak kena buat orang yang kita panggil. Mad'u ni apa? Orang yang kita seru. Nak kena buat dia menangis. Dakwah paling powerful bila orang menangis. Sekarang saya berdakwah belum powerful sangat. Kalau tak menangis. Dia tolonglah bawa orang menangis. Dakwah saya tak powerful sebab, tapi yakinlah dakwah paling powerful adalah dakwah bila orang menangis. Bila orang setahun, terus terang tak ada. Dia balik, dia akan self-concern diri dia. Tapi saya suka dia pergi syarahan kelakau saja. Aku dapat manfaat juga. Dia cuba nak bertahankan, tapi tak tahu. Sebab bila awak sampai dengan kebaikan, dengan ketawa-ketawa, dia akan hilang rasa. Time to feel good. Balik, awak rasa aku pergi syarahan tadi, macam tak rasa pun. Tapi bila awak nangis, awak balik, awak rasa. Sebab ada sesuatu pada air mata manusia yang harus dikeluarkan. Nak taubat, kalau tak nangis, adalah seriously. Sebab you have to feel the pain inside. Taubat, pain, sincere pain. Bila dah hati dah rasa tersakit, air mata pasti keluar. Kanser punya virus dia tak boleh keluar daripada kita punya air kecil dan air besar. Dia hanya boleh keluar daripada air mata manusia. Sebab tu siapa ada penyakit kanser, galakkan dia 9 tahun 2 jam satu hari. Amalkan sepanjang 2 minggu, InsyaAllah kansernya akan hilang. Yakin kita. Allah dia kata dalam ibadat ada syifa, ada ubat. Air mata tu harus dikeluarkan. Siapa yang lama tak menangis, badannya boleh sakit. Jadi harus keluarkan air mata. Baik. Jadi dakwah cuba buat mereka menangis. Janganlah buat dia meringik. Meringik apa pun nak juga nak layan kan. Kita buat air mata dia keluar. Alhamdulillah. Itu yardstick, itu KPI yang cukup bagus. Apa saya nak bakar kata? Menangislah aku belum baca Al-Quran. Jika kamu tidak mampu menangis, maka buat-buatlah menangis. Ini bukan hadis kan? Ini datang dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Buat-buat nangis. Paksa diri keluarkan air mata. Maksud. Nombor 11. Awak nak buat dakwah, awak kena beri sebelum awak terima. Hari ni kita nak orang dengar kita je. Kita tak ada kasih orang apa-apa. Apa awak nak kasih? Awak mesti kasih sesuatu. Sebab bila orang nak dengar apa awak cakap, maksud dia tengah beri awak sesuatu, betul tak? Dia tengah kasih awak rasa. Dia tengah kasih awak attention. Pernah tahu kasih orang attention? Macam sekarang awak ni nak kasih start attention 4 sampai 4.5. Penat, tak faham. That's why I give you something. Holy Ghost know yang tahu apa cakap itu. So awak kena kasih sesuatu, baru orang boleh kasih. Ini the law of reciprocation. Macam mana nak kasih sesuatu? Contoh, kawan awak ni memang degil, tak nak dengar langsung apa awak cakap. Panggil pergi solat pun dia tak nak dengar. Please lah, please lah, please. Penat, aku penat. Okay. Kita kena kasih dia sesuatu. Simple gestures. Simple gestures. Malam aku pergi kedai kek, aku beli contoh. Kental dan rasa rasa. Beli kek lah contoh. Okay, dua awkward ya. Pada solat. Aku belum. Kalau aku cakap jangan tanya lagi. Dia tak akan begitu. Awak dah beli kek, dia mesti relax. Dia mesti aku belum solat. Okay. Duduk awkward ya.
These are small gestures that is very powerful. Very powerful. Atau simple, mak aku panggil makan nak rumah. Mak aku nak jumpa kau, aku rindu kau. Kawan kau. Mak aku panggil datang rumah kasih dia. This is a very good sunnah. Awak nak kawan awak jadi baik, awak panggil datang rumah awak. Makan bersama keluarga. Lepas tu sambil tu cakap. Very powerful. Give them before you receive attention from them. Give them. Okay. Tapi jangan beri sebab nak terima. Awak beri, dia tak kasih awak balik, Alhamdulillah. Awak beri, dia kasih awak balik, Alhamdulillah. Faham? Jadi make sure awak ikhlas. Jangan tak ikhlas lah. Fikir ni pasal nak dia. Jangan. Okay. Kasih. Allah nak buka hati dia, Allah buka. Allah tak nak buka, Allah tak nak buka. Tak masalah. Dulu dapat. Last one. Ini very important thing. Setiap manusia inginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Walaupun kadang-kadang melalui jalan kejahatan. Ini sebenarnya disebabkan kejahilan. Dia menganggap perbuatan jahat tersebut sebagai satu kebaikan yang akan membawa manfaat buat diri. Para dai harus faham perkara ini. Tiada manusia yang inginkan kehancuran diri. Mereka yang membunuh diri juga sebenarnya inginkan sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan yang sedia ada. Setuju tak? Orang yang nak bunuh diri itu pun sebenarnya dia jadi kebaikan. Dia bunuh diri sebab dia percaya ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sekarang. Tapi dia salah di situ. Jadi setiap orang yang buat salah sebenarnya dia nak kebaikan. Orang yang minum, orang yang berzina, orang yang nak bunuh orang pun dia sebenarnya nak cari kebaikan daripada benda tu. Tapi dia salah. Dia ingat benda tu dia buat kebaikan, sebenarnya buat kehancuran. Jadi bila awak approach awak punya makhluk tu, awak kena approach dia dengan pemahaman ini. Aku faham dah kenapa kau minum. Aku tahu cakap stres semua. Memang semua orang tak nak stres. Memang semua orang tak nak stres. Aku faham. Tapi kau sendiri menunjukkan juga. Aku sayang kau, aku sedih. Apa kata kita try dulu. Itu saya terharu bila one of my students come to me, Ustaz, saya bagi 1 jam ni saya nak pergi main game. Awak pergi main game 1 pagi, nak pergi main game kat mana? Tak gelang. Gelang? Bukan gelang kat situ, Ustaz. Gelang kat situ saja. Saya tanya dia kenapa? Gelang, Ustaz, saya ni apa, dulu saya ni kat Kelabi, tapi saya nak berubah. Saya tak mampu berubah terus, Ustaz. Jadi saya perlu substitute. Saya perlu main game, larikan pemikiran saya. Pelan-pelan saya keluar benda. Allah terharu dengan saya. Bijak. Ini orang bijak. Ini orang pandai. Ini orang smart. Dia nak berubah, dia tahu dia kena ada langkah. Okay. Dan dia tahu dia sebenarnya cari kebaikan. Cari kebaikan tu, dan nak berubah menjadi baik tu ada banyak pintu. Ada banyak cara. Bukan daripada jahat terus tiba-tiba jadi baik. Okay? Itu teknik syaitan. Syaitan nak sesat awak senang dia. Hari ni awak baik kan, dia nak suruh awak bunuh orang, dia tak akan cakap bunuhlah orang, bunuhlah orang. Okay, tak ada. Dia nak cakap kau hisap rokok lah. Dia kecil tu, tak. Dia hisap, tangan capai-capai sikit dekat duit mak kau ke, bapak kau ke. Pelan-pelan dia akan bawa. Dia ni, syaitan adalah makhluk paling penyabar dalam dunia. Lepas Rasulullah, lepas para Nabi adalah syaitan paling penyabar. Dia sabar betul nak bawa kita berkejuran kejahatan. Kita yang tak sabar. Kita nak berubah, hari ni tak solat, besok terus nak solat tahajud sekali. Habislah. Itulah cara syaitan patahkan awak. Lama-lama awak jadi patah. Lama susah Islam ni. Bukan Islam ni susah, awak yang susah ni. Jadi perlu ada strategi teknik dan sebagainya. Baik, ini 12 poin. Sekarang ni saya akan beri awak sikit masa. Sesi start sampai 4.30. Saya kasih awak 15 minit. Setiap grup saya akan kasihkan case study. Awak akan perhatikan case study ini. Okey. Okey. Dah pecah benda kumpulan.